Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Awaitu aitika fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kuliah kita Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab perjalanan seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan sirah mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Rasulullah di Makkah, kemudian Rasulullah berhijrah dan kekal tinggal di Madinah selama 10 tahun hinggalah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan tempoh sirah. Kalau perjalanan tempoh kenabian adalah daripada Rasulullah berusia 40 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi semua tempoh dakwah Rasulullah mengambil masa selama 23 tahun. 23 tahun. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana orang-orang Islam diberikan sinar dan cahaya yang baru apabila Quraisy mengambil keputusan untuk menyeksa orang Islam. Kemudian banyak tekanan yang dihadapi oleh orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan sinar tersebut dengan keislaman bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila dua orang ini masuk Islam, maka ketika itu nampaklah sedikit bahawa orang Islam ini ada semangat baru dan juga kekuatan baru, kerana dua orang itu adalah lelaki yang paling disegani di kota Mekah, dan beliau juga gagah dalam bertarung, dan juga mereka juga adalah di kalangan orang yang terhormat di kota Mekah. Siapa dia? Dia adalah bapa saudara Nabi, Hamzah dan juga Sayyidina Umar. Kita dah cerita dah pada pertemuan yang lepas bagaimana keislaman mereka ini. Apa yang Sayyidina Umar buat, masuk saja Islam Sayyidina Umar ni, dia terus pergi ke rumah Abu Jahal untuk bagi tahu bahawa sesungguhnya dia dah Islam. Lepas dia Islam, dia fikir sekejap dia fikir siapa yang paling memusuhi Rasulullah, siapa yang paling kuat menentang Rasulullah. Maka dia dapat jawapan orang itu adalah Abu Jahal. Maka dia pergi ke rumah Abu Jahal, menyatakan bahawa sesungguhnya dia sudah menjadi Islam. Antara sebab perbuatan Sayyidina Umar ini adalah untuk mengurangkan tekanan buat orang Islam. Nak kurangkan tekanan untuk orang Islam, maka Abu Jahal pun mula runsing dengan tindakan Sayyidina Umar dan menyatakan bahawa sesungguhnya Umar telah pun murtad. Dia kata Umar telah murtad sebab menerima ajaran Islam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung
Sambung pada tajuk yang seterusnya pada tahun 7 kenabian. Kalau tahun 7 kenabian ni bermaksud umur Nabi pada ketika itu berapa tahun? 47. Sebab Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Bila sebut tahun 7 peristiwa itu merujuk kepada tahun 7 kenabian. Maksudnya 40 campur dengan 7. Jadilah 47 tahun. Waktu itu usia Nabi, apa yang berlaku? Bila Quraisy melihat dah macam-macam dah mereka buat, perang psikologi dah buat, apa lagi, tawaran kepada Rasulullah pun dah buat, seksa orang Islam pun dah buat. Tengok orang Islam ini makin hari makin bertambah, walaupun tak banyak. Walaupun tak banyak. Contoh sebulan, dalam tempoh sebulan adalah seorang masuk Islam. Walaupun pertambahan itu tak banyak, tapi ada orang yang masuk Islam. Maka Quraisy dia mula fikirkan sesuatu untuk buat kepada orang Islam ini. Antaranya mereka bermesyuarat nak boikot orang Islam. Ini hari ini kita akan lihat peristiwa boikot. Peristiwa boikot ini apabila pimpinan Mekah dia mensyaratkan, dia tulis satu perkeliling rasmi kerajaan Quraisy Mekah. Dalam perjanjian tersebut ditulis bahawa orang-orang Mekah tidak boleh berkahwin, dikahwini dengan keluarga Muhammad dan juga orang-orang Islam. Maksudnya apa? Tak boleh. Nak kahwin, tanya dulu kau ni Islam ke? Tak pun kau ni keluarga Muhammad ke? Sebab apa? Dalam perjanjian itu tak boleh berkahwin ataupun dikahwini pun tak boleh. Kemudian tidak boleh berjual beli dan membeli dengan Muhammad, keluarga Muhammad dan juga orang-orang Islam. Beli pun tak boleh, jual pun tak boleh. Kemudian yang seterusnya, Quraisy tidak akan berdamai. Maksudnya benda ini akan terus kekal. Perjanjian ini akan terus kekal sehinggalah mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Maksudnya nak selesai benda ni, bukan kena ada pilihan raya ke, bukan kena bagi peruntukan ke, tak ada. Dia punya syarat dia nak selesai benda ni, kena serahkan Muhammad kepada pimpinan Quraisy untuk dibunuh. Tuan-tuan, untuk dibunuh. Maka pada ketika itu orang Islam bersama dengan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan Islam. Maksudnya siapa dia? Dia adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka sokong Muhammad atas dasar Muhammad itu adalah ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga. Sama juga macam Abu Talib. Abu Talib memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu anak saudara dia. Nak tolong anak saudara dia, bukan sebab dia itu Islam ataupun dia percaya bahawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Sama jugalah dengan keluarga Rasulullah yang lain, Bani Hashim dan Bani Muttalib pun sama memberikan sokongan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan ada 9 bapa saudara, 8 daripadanya menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang saja yang tak sokong, siapa dia? Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab tidak bersama dengan Rasulullah. Mereka pergi ke mana? Abu Talib mencadangkan kita duduk di pinggir kota Mekah. Dipanggil nama itu dengan nama Syi'ib bin Abi Talib. Syi'ib bin Abi Talib. Kawasan tersebut luar pinggir kota Mekah. Maka orang Islam duduk dan tinggal di situ. Orang tua, kanak-kanak, Rasulullah sendiri, Khadijah binti Khuwailid pun sekali bersama duduk di situ. Tuan-tuan, berapa lama? Selama 3 tahun. 3 tahun. Dengan bekalan yang mereka bawa. Bila hari-hari dah masak, tuan-tuan, habislah bekalan tu.
seminggu dah habis. Mungkin hari pertama masak macam biasa, masuk minggu pertama dah kena catu dah. Nak masak untuk hari ini berapa banyak untuk diberi makan kepada orang-orang Islam. Sebab apa? Bekalan masuk dan keluar barangan makanan ini daripada kota Mekah ini dikawal. Maksudnya mereka beli dulu. Orang-orang musyrikin Mekah beli dahulu, siap-siap beli banyak-banyak untuk orang dalam kota Mekah sahaja. Maksudnya orang-orang Islam tak dapat membeli pun, membeli barangan tersebut. Maksudnya apa tuan? Maksudnya borong terus daripada kilang. Mekah buat macam tu, dia betul beli banyak-banyak, bawa masuk terus. Jadi orang-orang Islam yang duduk dekat Syekh bin Abi Talib itu tak dapat menerima bekalan makanan tersebut. Maka ini adalah salah satu perancangan untuk membunuh Muhammad, keluarga Muhammad dan juga orang-orang Islam secara perlahan-perlahan. Secara perlahan-lahan. Maksudnya memang tak nampak pun bunuh. Tapi kalau dah boykot dengan tak ada makanan, maka lama kelamaan para sahabat kata, kami melihat orang-orang tua mula sakit, kanak-kanak setiap malam menangis kerana kelaparan, dan ibu bapa mereka semuanya risau dengan keadaan tersebut. Sampaikan satu tahap, para sahabat kata, kami terpaksa memakan daun-daun kering dan ranting-ranting sehingga menyebabkan mulut dan bibir kami ini luka disebabkan makan benda-benda macam tu. Tuan-tuan, terlalu lapar. Terlalu lapar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di Syekh bin Abi Talib. Bermula pada permulaan bulan Muharram sehinggalah tahun 10 kenabian. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk kena boikot dekat situ. Boikot dekat situ. Abu Talib tak masuk Islam, tapi diajak semua ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyokong Nabi untuk bersama-sama. Tuan-tuan, ini kelebihan orang Arab. Walaupun mereka tidak Islam, tapi sebab kekuatan hubungan keluarga itu lebih kuat, mereka akan tetap bersama-sama membantu keluarga mereka. Sama dah juga macam kita tengok satu hari nanti Sayyidina Umar kena pukul, ataupun Sayyidina Abu Bakar kena pukul, maka ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar yang tidak Islam membantu Sayyidina Abu Bakar meleraikan pergaduhan tersebut dan juga menyelamatkan Abu Bakar. Orang-orang Mekah ataupun orang-orang Arab memang begitu keadaannya, semangat kekeluargaan mereka, kabilah mereka. Jadi tak Islam pun mereka akan tolong. Nanti kita akan lihat bagaimana dalam peristiwa boikot ini sebahagiannya tidak bersetuju. Tuan-tuan, ada yang tak bersetuju. Di kalangan orang-orang yang bukan Islam tak bersetuju. Contoh, orang-orang Islam dah keluar daripada kota Mekah, duduk dekat tepi pinggir kota Mekah. Ada mulut-mulut yang menyuarakan bahawa sesungguhnya mereka tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan Mekah. Antaranya siapa? Dia adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah anak saudara kepada isteri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Anak saudara dia. Ada satu hari waktu malam, dia bawa sedikit bekalan makanan menuju ke Syekh bin Abi Talib ini. Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, dia nampak Abu Jahal. Abu Jahal nampak. Kita kata terkantoi lah. Maksudnya apa? Maksudnya Hakim bin Hizam ni pergi lalu kawasan tu. Maksudnya kalau kita tahu orang tu lalu situ, dia ni mesti nak pergi Kota Seri Mas. Contoh. Okey, dia ni mesti nak pergi Kota Seri Mas. Dia ni mesti nak pergi Speedmart. Jadi bila Hakim bin Hizam dalam kegelapan malam, dia bawa bekalan makanan lalu ke kawasan itu, maka Abu Jahal tahu bahawa sesungguhnya dia ini nak pergi dekat tempat Muhammad dengan kawan-kawan Muhammad. Apa yang dia buat? Dia tahan. Maka
Dia tanya bahawa sesungguhnya memang betul Hakim bin Hizam ni nak bawa bekalan makanan, gandum ke, kurma ke, untuk diberikan kepada orang-orang Islam, terutamanya ibu saudara dia Khadijah binti Khuwailid. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah datangkan bantuan. Siapa dia? Iaitu Abu Bukhtari. Abu Bukhtari ini jamin dia. Contohlah, Abu Jahal nampak Hakim bin Hizam, mungkin ada bercakap sikit, kemudian Abu Bukhtari kata tak apa Abu Jahal, aku jamin dia, lepaskan dia. Maka Hakim bin Hizam ni boleh pergi. Tuan-tuan, dalam keadaan begitu, Allah hadirkan di kalangan orang-orang yang bukan Islam sendiri yang membantu Islam. Antaranya Abu Bukhtari ini, dia jamin Hakim bin Hizam. Maka Hakim bin Hizam ini lepas. Nama Abu Bukhtari ini kita akan lihat nanti. Nama dia akan naik lagi sekali dalam peristiwa peperangan Uhud. Nabi dah berhijrah dah. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Rasulullah SAW membalas jasa. Nabi dah duduk dekat Mekah, Nabi dah duduk dekat Madinah. Kemudian peperangan Uhud, tuan-tuan bayangkan berapa lama tempoh tersebut. Nak masuk perang Uhud, Nabi tahu bahawa sesungguhnya Abu Bukhtari, nama dia ini ada dalam pasukan musyrikin. Maka disenaraikanlah Rasulullah nama dia untuk jangan dibunuh. Tuan-tuan bayangkan tak? Ini peperangan, kita dah tahu dah orang tu masuk perang nak bunuh kita. Rasulullah SAW pesan dengan para sahabat, kalau nampak Abu Bukhtari, jangan bunuh Abu Bukhtari. Sebab dulu masa kita kena boykot dekat Mekah, Abu Bukhtari bantu kita. Tuan-tuan, Nabi nampak dalam keadaan dia tahu Abu Bukhtari tu nak bunuh, dia tolong tu sebab apa? Dia kasihankan mak saudara dia, iaitu Khadijah. Sebab apa? Khadijah itu mak saudara dia, dia nak tolong itu je. Tapi Rasulullah nampak benda itu adalah pertolongan untuk orang-orang Islam. Maka nama Abu Bukhtari pada ketika itu disenaraikan sebagai orang yang jangan dibunuh. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya para sahabat dalam peperangan Uhud itu mengelak untuk berhadapan dengan Abu Bukhtari. Nanti kita tengok Abu Bukhtari ni mati ke tidak dalam peperangan Uhud itu. Tuan-tuan catat dulu kat situ, nanti kita akan tengok nanti masa peperangan Uhud. Apa yang berlaku? Abu Bukhtari ni dia bagi dah makanan, kemudian di kalangan orang-orang Arab pun mula bercakap-cakap bahawa sesungguhnya perkara ini adalah sangat tidak baik untuk orang-orang Mekah. Siapa kata? Hisham bin Ammar ni dia kata, apalah pandangan orang-orang luar. Macam kita lah tuan-tuan. Apalah pandangan orang-orang luar dengan Malaysia. Macam tu. Apalah pandangan orang luar bila mereka melihat orang-orang Mekah membunuh orang Mekah. Apalah yang akan tertulis di dalam sejarah Mekah bahawa sesungguhnya pimpinan Mekah membunuh orang-orang Mekah atas sebab mereka berlainan agama sahaja. Ada juga yang cerdik di kalangan musyrikin, 2-3 orang, antaranya Hisham bin Ammar, Zuhair bin Abi Umayyah, Hakim bin Hisham, dan juga Abu Bukhtari, dan juga Zam'ah binti Aswad. Ini pakatan mereka. Mereka berpakat tengok siapa yang tak bersetuju untuk kita tentang pimpinan Mekah, supaya perjanjian ini dimansuhkan dengan serta-merta. Antaranya Hisham bin Ammar ini dijumpa dengan Zuhair bin Abi Umayyah. Dia kata, wahai Zuhair, adakah kita ni boleh makan sedangkan ada ahli keluarga kita yang sedang kelaparan? Wahai Zuhair, kau boleh makan dalam keadaan tenang, boleh makan sesuap roti ke dalam mulut kamu, sedangkan pakcik kamu sekarang ini sedang kelaparan. Tuan-tuan, dia sekolahkan, dinasihatkan kawan dia Zuhair bin Abi Umayyah. Maka Zuhair bin Abi Umayyah kata, apalah yang mampu aku lakukan. Tuan-tuan, dalam peristiwa boikot itu ada sebahagian di kalangan musyrikin Mekah
yang tak Islam, mereka curi-curi bagikan orang Islam ini makanan. Tapi tuan-tuan, nak bagi pun berapa banyak lah. Contoh yang kena boykot tu hampir puluhan orang. Contoh kita ambil 100 orang dengan keluarga Rasulullah sekali. Kita bawa contohnya nasi lemak 10 bungkus. Mana? Tak memadai. Tapi adalah juga bantuan, tapi tidak memadai untuk orang-orang Islam. Dan pada ketika itulah Hisham bin Ammar ini dijumpa dengan beberapa orang yang nama saya senaraikan tadi, Zuhair bin Umayyah, Hakim bin Hisham, Abu Bukhtari dengan Zaba'ah binti Aswad, untuk buat pakatan supaya kita bagi tahu dekat semua orang-orang Mekah ini, supaya kita tentang perbuatan Abu Jahal ini. Sebab apa? Sebab dalam itu ada ahli keluarga mereka, ada anak mereka, ada sebahagiannya bapa mereka dalam boikot tersebut. Maka kita kena tentang perkara tersebut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Waktu mereka mula mencari sokongan supaya perbuatan boikot itu dimansuhkan, mereka berjumpa dengan Abu Jahal. Sesungguhnya benda ini adalah benda yang sangat tak masuk akal, kerana kita membunuh orang kita, membunuh kaum kita. Maka Abu Jahal tidak bersetuju bahawa sesungguhnya kalau mereka nak selamat, nak kembali kepada keadaan sedia kala, serahkan Muhammad. Kerajaan Mekah tidak akan berdamai sehinggalah mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka ini nak koyakkan perjanjian tersebut, nak mansuhkan, tapi tidak dibenarkan oleh Abu Jahal. Apa yang berlaku? Kita akan tengok. Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya perjanjian itu sudah pun dimakan oleh anak-anak. Allah mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang keadaan sahifah itu, perjanjian tersebut, bahawa Allah telah mengirimkan sekawan anak-anak untuk memakan semua bahagian yang berisi perjanjian itu, boikot itu dan kezaliman itu, sehinggalah tersisa hanyalah nama Allah daripada Rasulnya. Dan maklumat itu disampaikan kepada Abu Talib. Bagi tahu dekat Abu Talib, nak pastikan macam mana, Abu Talib ajak mereka untuk membuktikan kebenaran kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjanjian itu ditulis dan ditampal di dalam Kaabah. Maksudnya betul-betul perjanjian rasmi kerajaan Mekah pada ketika itu, yang ditulis oleh seorang. Siapa dia? Dia antara yang menulis perjanjian tersebut, iaitu orang Quraisy, daripada Quraisy, siapa nama, Mansur bin Ikrimah. Dia tulis perjanjian tersebut. Habis dia tulis perjanjian tersebut, lumpuh tangan dia, dan perjanjian itu ditampalkan di tempat yang paling mulia, iaitu di dalam Kaabah. Di dalam Kaabah ditampal, maka dikunci. Kemudian Rasulullah bagi tahu dekat Abu Talib, sesungguhnya perjanjian itu sudah pun hancur, kertasnya dah hilang, dimakan anak-anak. Maka Abu Talib nak mengesahkan bahawa perjanjian itu memang sudah pun dimakan anak-anak. Ajaklah siapa dia, Mut'im, untuk masuk ke dalam Kaabah untuk mengambil sahifah itu, dan tersisa hanyalah perkataan Allah sahaja. Maksudnya semua dimakan anak-anak kecuali perkataan Allah. Sementara orang musyrikin, mereka menyaksikan dengan jelas bahawa itu adalah tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi, tuan-tuan. Orang musyrikin nampak depan mata mereka sendiri bahawa sesungguhnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu perjanjian itu sudah pun dimakan anak-anak, maka mereka mendesak Abu Jahal untuk menghentikan boikot tersebut. Akhirnya Abu Jahal terpaksa mengiyakan, kerana perjanjian tersebut telah pun dimakan oleh anak-anak. Maka orang Islam boleh balik, tuan-tuan. Boleh balik ke rumah masing-masing, boleh berjual beli. Kita dengar macam biasa je kan. Sebab apa, tuan-tuan? 3 tahun kita minyak masak
tak ada berapa minggu pun kita dah kalut dah. Baru minyak masak, boleh makan rebus-rebus kan. Boleh makan rebus. Masaklah singgang. Selalu makan ikan goreng, dah tak ada minyak, rebuslah. Pun sedap juga. Bubur serai kan, bubur serai, bubur halia, ada rasa, boleh makan. Rasulullah SAW dengan orang Islam pada ketika itu 3 tahun tidak diberikan bekalan makanan, diboikot, dihalang, sehingga kan para sahabat ada yang makan daun-daun kering. Kita kata, kenapa makan daun kering kan? Tuan-tuan, kita belum lagi tahap kelaparan melampau. Kita tengok orang yang sesat dalam hutan pun, sebelum ni dia geli nak makan serangga, sebab terlalu lapar, boleh makan serangga dia, nak isi perut dia, walaupun dia tak makan serangga. Macam kita lah, belalang kunyit kan. Tengok majalah 3 orang masak belalang kunyit, dia goreng, apa, tak ada benda lain ke yang boleh nak makan. Tapi kadang-kadang kalau keadaan memaksa, mereka makan tuan-tuan. Mereka makan demi kelangsungan hidup. Habis perjanjian tersebut, saya sambung sikit. Habis perjanjian tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala uji lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia tuan-tuan? Peristiwa Abu Talib ini meninggal dunia dalam keadaan ketika itu dinamakan sebagai tahun kesedihan. Tuan-tuan, baru sahaja boikot selesai, Nabi diuji lagi. Ada riwayat kata selepas 6 bulan Allah uji Rasulullah dengan ujian kematian. Ujian kematian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak berhenti. Daripada Nabi dilahirkan dalam kandungan, kehilangan ayah, lepas lahir kehilangan ibu, Allah wafatkan ibu, kemudian dijaga oleh datuk, baru tempoh 2 tahun Allah matikan datuk Rasulullah, duduk bersama dengan Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi daripada umur darjah 2 sampailah Nabi berkahwin. Kemudian lepas berkahwin jadi pesuruh Allah, dah jadi pesuruh Allah. Kemudian Allah uji lagi dengan macam-macam ancaman daripada Quraisy, boikot. Habis boikot, Allah ambil pula Abu Talib. Tuan-tuan, ujian kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berhenti. Allah uji di mana Abu Talib sakit kuat. Sakit kuat ketika itu umur Abu Talib lebih kurang 70 hingga ke 80 tahun. Umur Abu Talib. Abu Talib sakit kuat, tuan-tuan. Abu Talib lah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab adanya Abu Talib, Quraisy tidak boleh berlebih-lebihan dengan Muhammad. Walaupun ada, mereka pukul sikit-sikit. Itu antaranya siapa? Pimpinan-pimpinan je lah. Abu Jahal, orang-orang atasan sahaja yang boleh sentuh Muhammad. Tapi keseluruhannya Rasulullah dilindungi oleh Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib sakit kuat, dan sakit itu menuju kepada kematian. Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ziarah ke rumah Abu Talib, dan ketika itu dekat rumah Abu Talib ada kira-kira 25 orang pimpinan Mekah. Antaranya Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Abu Lahab ada dekat situ tuan-tuan. Ada dekat situ. Bila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka kata, "Wahai Muhammad, kami dah tak akan ganggu kamu. Kami tak akan ganggu kamu. Kamu dengan orang Islam yang banyak ni, atu je. Dah jangan dah nak tambah-tambah, nak ajak orang Islam, nak ajak orang musyrikin masuk Islam. Dah yang ada tu itu je. Dan kami pun tak akan ganggu kamu, dan kamu pun jangan ganggu kami." Mereka sebut perkataan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat Nabi tuan-tuan. Kuat Nabi berhadapan dengan 25 orang, dan pada ketika itulah Rasulullah jumpa dengan Abu Talib yang sedang nazak. Nabi pangku Abu Talib, "Wahai bapa saudaraku, sebutlah perkataan ini, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku ini pesuruh Allah. Sebutkanlah perkataan tersebut supaya aku dapat memberikan syafaat, bantuan kepada kamu." Tuan-tuan, Abu Talib pandang Nabi, Abu Talib kalih ke tempat lain.
alih ke tempat lain. Kemudian pada ketika itulah Abu Jahal memainkan peranan dia. Abu Jahal kata apa? Wahai Abu Talib, engkau adalah ketua. Dah berapa tahun dah, berpuluh-puluh tahun dah kita dengan agama kita. Jangan hari ini engkau nak bagi malu kepada kami. Kau adalah pemimpin, tunjukkan contoh yang baik. Dia kata macam tu dekat Abu Talib. Abu Talib tak sebut, tuan-tuan. Abu Talib tak sebut. Rasulullah sebut lagi kepada bapa saudara dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalaulah seseorang, contohlah, kalaulah kita ni kaya, tuan-tuan, kita kaya, siapa yang kita nak bantu dulu? Mesti adik-beradik kita, mesti darah daging kita. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Nabi adalah pesuruh Allah. Siapa yang Nabi nak sangat masuk Islam adalah bapa saudara dia. Selain daripada Rasulullah berdakwah ke sana ke sini, ajak orang lain masuk Islam, Nabi juga 10 tahun duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari Abu Talib ini diajak dengan ajakan tauhid oleh Nabi, tapi Abu Talib tidak pun menerima ajakan tersebut dan kekal bersama dengan Quraisy, tapi dia bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia. Dalam dakwah, maksud, wahai Muhammad, buatlah apa yang kamu suka, selagi mana aku hidup, aku akan bantu dan tolong kamu. Tuan-tuan, Abu Talib tak sebut perkataan tersebut, syahadah tersebut. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak menyebutkan perkataan tauhid tersebut. Tuan-tuan, hari ini kita senang nak sebut. Hari ini pun sekarang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang Allah takdirkan dia tak dapat sebut perkataan tersebut, walaupun Nabi sendiri yang duduk di sisi dia. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan terima kasih Allah. Sebab apa? Sebab memberikan kita hidayah dan sayang kepada kita. Itu tanda Allah sayang. Kemudian Nabi SAW menangis berhamburan. Tuan-tuan, sedih. Nabi sedih sehinggakan Allah turunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, tengah Nabi sedih itu, berhamburan menangis, wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih untuk siapa diberikan hidayah tersebut. Akulah, yakni Allah, yang pilih kepada siapa hidayah itu akan diberikan. Tugas kamu Muhammad, sebarkan Islam, ajak orang untuk mentauhidkan Allah. Untuk menentukan siapa itu untuk jadi orang Islam adalah Allah sahaja. Tuan-tuan, Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sedih terlampau dengan keadaan tersebut. Saya tambah sikit lagi. Dalam tempoh beberapa hari, ada riwayat kata selepas 3 hari kewafatan Abu Talib, Allah uji lagi Nabi. Tuan-tuan, tak berhenti. Kalau kita ingatlah awal-awal kita baca sirah, semuanya ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah uji lagi kali ini kematian siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan, isteri pula meninggal. Kalau selalunya lah saya tengoklah, kalau orang dia anak dia meninggal, dah tak boleh lah nak duduk rumah tu, tak boleh. Anak pertama meninggal, tak boleh lah duduk rumah tu terbayang-bayang, dia merangkak berjalan, tak boleh. Saya tak boleh duduk sini, kena pindah. Padahal yalah, walhal baru anak dia kerja masih ada lagi, tak ada siapa yang ganggu dia, tak ada siapa sakiti dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diuji dengan kehidupan, Allah matikan, Allah ambil pula Khadijah binti Khuwailid. Ada riwayat kata selepas 3 hari kematian Abu Talib. Tuan-tuan, siapa lagi yang bersama dengan Rasulullah daripada sudut keluarga? Tak ada dah. Abu Talib dah pergi, kemudian Khadijah pun meninggal dunia. Tahun itu dinamakan sebagai tahun kesedihan. Para sahabat nampak kesedihan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Khadijah binti Khuwailid meninggal, tuan-tuan,
Nabi tidak berhenti-henti menyebutkan nama Khadijah. Sebab apa tuan-tuan? Antara isteri yang Rasulullah kahwini, Khadijah binti Khuwailid saja yang tidak dimadukan. Sepanjang perjalanan Rasulullah hidup bersama dengan Khadijah, Allah tidak mengizinkan untuk Rasulullah berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Walaupun isteri-isteri yang lain itu semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memuliakan Khadijah. Sepanjang perkahwinan dengan Nabi, hidup dengan Nabi, Nabi tidak memadukan Khadijah binti Khuwailid. Dan kebanyakan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesemuanya lahir daripada rahim Khadijah binti Khuwailid, kecuali Ibrahim. Ibrahim adalah anak daripada perkahwinan dengan Maryah binti Qibtiyah. Yang lain semuanya adalah bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid dah meninggal dunia, pergi ke rumah isteri yang lain. Nabi sebut nama Khadijah dekat rumah isteri yang lain. Duduk rumah Aisyah, makan. Contohlah makan roti ke, sedapnya dulu kalau Khadijah masak. Tuan-tuan, cemburu tak isteri yang tu? Mestilah cemburu. Dah sebut nama orang yang dah tak ada. Pergi rumah Saudah pula, pergi rumah Zainab pula, Nabi sebut benda-benda ni, kebaikan-kebaikan Khadijah. Sampailah satu hari Aisyah tanya, "Ya wahai Muhammad, wahai suamiku, apa lebihnya kami, apa kurangnya kami nak dibandingkan dengan Khadijah?" Baru Rasulullah sebut, "Khadijah bersama dengan aku di saat semua orang mendustakan aku." Khadijah memberikan keseluruhan hartanya, tak berbaki tuan-tuan, tak berbaki untuk dakwah ini. Ni cuba bayangkan kan. Balikkan suami puan minta, boleh tak nak cincin awak tu, saya nak bagi dekat mak tahfiz ke, pembangunan surau Al-Kausar ke, boleh tak? Bayangkan je tuan-tuan, bayangkan pun kita kata tak nak bagi. Saya suruh bayangkan. Sebab itulah kedudukan Khadijah ini adalah antara, sebab itu dipanggilkan Ummul Mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Kita nak bayangkan pun, kita tak, dalam hati kita kata tak mungkin nak bagi. Tak mungkin. Suruh bayangkan dia, dalam hati kecil kita apa? Tak mungkin nak bagi. Khadijah memberikan keseluruhan hartanya, tak berbaki. Ada riwayat bagi tahu Khadijah dah meninggal dunia, "Wahai Muhammad, kalaulah tulang aku ini boleh dibuat sebagai anak mata panah ataupun tombak, buatlah." Tuan-tuan, walaupun kita tak tahu kesahihan riwayat tersebut, Khadijah binti Khuwailid, dan tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Bukan itu saja tuan-tuan, keseluruhan anak Nabi pun semuanya meninggal dunia di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meninggal dunia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah meninggal dunia selang beberapa bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 5 orang, 6 orang Allah ambil depan mata. Semuanya masih lagi kanak-kanak lagi, ada yang masih bayi lagi. Adakah Rasulullah minta resign kepada Allah? "Ya Allah, nantilah Nabi lain, tak tahan sangat dah ni, kuat sangat ujian dia." Nabi tetap terus dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah ini mendapat tempat manusia terbaik, tuan-tuan, maksud manusia terbaik alam. Sehinggalah Aisyah pernah sebut satu hari, "Aku tak pernah cemburu dengan orang lain yang kematiannya sangat mudah." Macam kita kata hari ni lah, mudahnya orang ni mati, mudahnya kan. Aisyah kata, "Aku tak cemburu pun dengan kematian orang lain yang mudah, setelah aku melihat bagaimana Rasulullah beratnya menanggung sakaratul maut." Tuan-tuan, dalam keadaan aku melihat Nabi sendiri pun sakit sakaratul maut dia sangat berat. Bila Aisyah dia tengok orang lain mati dengan mudah, Aisyah kata, "Aku tak cemburu pun." Sebab apa? Nabi pun sakit teruk, tuan-tuan. Ulama berpendapat bahawa sesungguhnya kesakitan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima di saat akhir kehidupan Nabi adalah bukan kerana untuk menghapuskan saki baki dosa Rasulullah, tapi untuk melonjakkan kedudukan Rasulullah di satu tempat yang paling tinggi yang tak akan dapat ditandingi oleh orang lain. Itu buah yang terakhir yang Allah bagi.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dekat seseorang itu dengan Tuhan dia, maka dia akan diuji lagi dengan ujian yang berat. Itulah tuan-tuan. Kita tengok orang tu rapat dengan Allah, takkan dia duduk senang lenang je. Allah akan uji dia. Lagi dahsyat dia dengan ibadah dia, lagi dahsyat juga ujian yang diterima oleh dia yang Allah berikan. Sebab itu akhir kewafatan Nabi, itulah buah yang terakhir Allah berikan kepada Rasulullah untuk melonjakkan Nabi ke satu tempat makam yang paling tinggi yang tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung untuk yang seterusnya. Kita akan lihat bagaimana peristiwa antara faktor-faktor ketabahan orang Islam, dan kita akan masuk tajuk yang seterusnya adalah dakwah luar kota Mekah. Nabi tengok dekat Mekah ni susah sangat nak terima, Nabi cuba dakwah luar kota Mekah. Kita akan tengok sama ada luar kota Mekah itu terima ke tidak, ke sama saja macam orang Mekah, pada pertemuan yang seterusnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kubur kami, ya Allah, sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami, ya Allah, di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami, ya Allah, dalam keadaan ihsan. Permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.